Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Arab Al-Lughatul Arabiyyah Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua, sambungan tajuk Al-Mansubat Minal Asma'. Sebelum ni kita dah pun belajar Maf'ul bih, Maf'ul mutlaq dan juga At-Tamyiz. Yang hari ini kita akan masuk tajuk Al-Munada. Apa maksud Al-Munada? Al-Munada bermaksud yang diseru ataupun orang yang kena seru. Murid-murid boleh rujuk kitab Bahasa Arab muka surat 26. Iqra' wa ta'ammal, baca dan perhatikan. Ya tullabal ilm, isma'u ma sa'aqulu lakum. Maksudnya, wahai penuntut-penuntut ilmu, dengarlah kamu apa yang saya akan katakan kepada kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tullabul a'izza, wahai pelajar yang dihormati, ijtahidu fi durusikum likai tanjahu fil imtihan. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam pelajaran kamu supaya kamu berjaya di dalam peperiksaan. Jadi di sini murid-murid perlu tentukan di mana munada pada ayat sebelumnya. Dekat sini ya tullabal ilm dan juga ya tullabul a'izza. Kenapa munadanya at-tullab? Kita lihat takrif munada. Iqra' wa fas, baca dan hafaz. Ta'riful munada iaitu maksud munada huwa ismun yaqa'u ba'da harfin min ahrufin nida. Maksudnya kata nama yang dibariskan atas terletak selepasnya satu huruf daripada huruf-huruf seruan. Okey, apa itu huruf-huruf seruan? Antara huruf-huruf seruan iaitu ahrufun nida ialah ya, ai, hayya, a, ayya dan wa. Okey, ini semua bermaksud wahai. Seterusnya kita lihat pula anwa'ul munada, iaitu jenis-jenis munada. Jenis-jenis munada terbahagi kepada 3 jenis. Antaranya ialah yang pertama munadal mufrad, yang kedua munadal mudhaf, yang ketiga munadal syabihu bil mudhaf. Kita lihat yang pertama jenisnya munadal mufrad, maksudnya munada orang yang diseru, mufrad satu perkataan. Munadal mufrad orang yang diseru satu perkataan. Okey, ataupun kata nama khas. Contohnya ya Muhammadu, wahai Muhammad, ya Muhammadani, wahai 2 orang Muhammad, ya Muhammaduna, wahai 3 atau lebih orang Muhammad. Jadi munadanya Muhammadu, Muhammadani, Muhammaduna. Selepas harfun nida, ya, selepas ya, iaitu wahai. Yang kedua munadal mudhaf. Maksud munadal mudhaf, munada orang yang diseru, mudhaf ada kalimah yang bersandar. Orang yang diseru ada kalimah yang bersandar. Selain tu, nama orang ataupun gelaran yang menggunakan 2 perkataan. Contohnya, ya talibal ilmi ijtahid. Wahai penuntut ilmu, bersungguh-sungguhlah engkau. Awak nampak kalimah talibal ilmi, penuntut ilmu. Itulah munadal mudhaf. Talibah penuntut, itu munada, orang yang disuruh. Ilmu pula mudhaf, kalimah yang bersandar. Okay, kita lihat pula yang ketiga. Yang ketiga munada syabihu bil mudhaf. Okay, apa maksud dia? Munada yang menyerupai kalimah yang bersandar. Jenis yang ketiga ni dia seperti munadal mudhaf, tapi munada syabihu bil mudhaf ni dia menyerupai mudhaf ataupun perkataan kedua menyempurnakan perkataan pertama. Dan ada juga ayat yang mempunyai huruf jar selepas munada. Itu juga dipanggil munada syabihu bil mudhaf. Dan untuk kita bezakan, dia ada baris atas. Contohnya, ya warisan ilman la taktum ilmaka. Maksudnya, wahai pewaris ilmu, janganlah kamu menyembunyikan ilmu kamu. Awak nampak warisan ilman. Itulah munada syabihu bil mudhaf selepas harfun nida, iaitu selepas ya bermaksud wahai. Seterusnya kita pergi kepada ahkamuhu, hukum-hukumnya. Kita lihat dulu al-munadal mufrad. Maksudnya yang kena seru dalam satu perkataan. I'rabnya mabni. Mabni itu adalah tetap. Yang pertama bil dhammah, yang kedua bil alif dan yang ketiga bil waw. Okey, contoh yang pertama bil dhammah, ya Muhammadu. Nampak
dia ada dhammah dekat hujung, Muhammadu. Okey, yang kedua bil alif. Contohnya ya talibatani, wahai dua orang murid perempuan. Okey, alif nun, nampak bil alif, mabni bil alif. Okey, yang ketiga bil waw. Mislu contohnya ya mu'minuna. Okey, maksudnya wahai orang-orang lelaki yang beriman. Okey, nampak dekat mu'minuna ada bil waw. Jadi mabni di sini kalau seorang bil dhammah, kalau dua orang bil alif, dan kalau tiga ataupun lebih bil waw. Seterusnya kita lihat pula al-munada al-mudhaf dengan al-munada syabihu bil mudhaf. Okey, al-munada al-mudhaf yang tadi sedia maklum kita tahu yang kena suruh ada kata nama sandaran. Okey, kalau munada syabihu bil mudhaf, yang kena seru ada kata nama yang menyerupai nama sandaran. Okey, i'rabnya mansub. Mansub tu apa? Mansub ini adalah baris atas. Yang pertama mansub bil fathah. Contohnya ya nurul ain. Okey, nampak yang diseru ada kata nama sandaran. Ya nurul ain maksudnya wahai cahaya mata. Okey, mansub bil fathah. Nura, ra berbaris atas, nurul ain. Seterusnya yang kedua mansub bil ya. Mislu contohnya ya katibatil kitab. Maksudnya wahai dua orang perempuan penulis kitab. Jadi untuk dua orang perempuan katibatai mansub bil ya, tetap kita baca dengan dibariskan atas. Baiklah, seterusnya kita lihat perbualan antara ayah dan anaknya. Istami' wantik, dengar dan sebut. Madza turidu an tashtariya waladi? Apa yang awak hendak beli wahai anakku? Uridu an ashtariyal qamus. Saya hendak membeli kamus. Limaza turidu an tashtariyahu ya Firdaus? Kenapa awak hendak membelinya wahai Firdaus? Uridu an ashtariyahu limusa'adati fi darsi al-lughatul arabiyyah. Saya hendak membelinya untuk membantu saya dalam pelajaran bahasa Arab. Hasanan, sa'ashtarihi laka ya qurrata aini. Baiklah, saya akan membelinya untuk awak wahai penyejuk mataku. Jadi aktiviti di sini, murid-murid perlu mencari dan mengeluarkan mana munada pada perbualan ini. Jadi yang pertama sekali kita kena lihat mana perkataan ya. Ya yang bermaksud wahai. Yang pertama kita nampak ya waladi, ya Firdaus dan ya qurrata aini. Cuba kita lihat yang pertama, ya waladi, wahai anakku. Kita tukar kepada ya waladu ya, wahai seorang anak lelaki. Contoh yang pertama, di sini munadanya mufrad sebab seorang anak lelaki, ya waladu. Ikutkan ini jenis munada nakirah maksudah sebab dia tak ada sebut nama, tapi seseorang yang dah ditentukan siapa yang dipanggil. Tetap juga dipanggil mufrad, satu perkataan. I'rabnya juga tetap mabni bid-dhamm, tetap berbaris hadapan sebab seorang sahaja. Munada yang kedua pula ialah ya Firdaus, wahai Firdaus. Wahai Firdaus, Firdaus adalah kata nama khas dan munada ini adalah jenis munadal mufrad. Sebab munada ni satu perkataan. Kalau hukumnya dia akan jadi munadal mufrad mabni bid-dhammah. Ya Firdaus kan, ya Firdausu tu. Dia berbaris hadapan di hujung. Okey, kita lihat yang ketiga pula. Yang ketiga, ya qurrata aini. Dia lain dengan yang tadi. Yang ini nau'nya ataupun jenisnya. Jenisnya adalah munadal mudhaf. Munada yang ada kalimah bersandar. Ataupun sebab apa munadal mudhaf? Sebab gelaran ini dia mempunyai dua perkataan. Ya qurrata aini, qurrata aini. Jadi apa hukum bagi ayat ya qurrata aini? Hukumnya adalah munadal mudhaf mansub bil fathah. Awak boleh nampak pada kalimah qurrata mansub, dia berbaris atas. Ta-nya berbaris atas. Jadi munadanya di sini waladu, Firdaus dan juga qurrata.
Baiklah, seterusnya kita lihat at-tadribat. Yang ini latihan yang murid-murid perlu lengkapkan di dalam buku tulis. Yang pertama, ayyin al-munada wa naw'ahu fil jumalil atiyah. Pilih munada dan jenisnya pada ayat yang berikut. Okey, al-jumalu ni adalah ayat-ayat, al-munada orang yang kena seru, an-naw' antara 3 jenisnya. An-naw' ni jenis. Yang pertama munadal mufrad, munadal mudhaf ataupun munada syabihu bil mudhaf. Okey, yang mana yang kita nak kena masukkan dekat an-naw'. Jadi kita lihat dulu ayat-ayat ini. Okey, cikgu terangkan terjemahan ayat ini ya. Ya muslimu ittaqillah. Wahai orang Islam, takutlah akan Allah, takutlah kepada Allah. Okey, yang kedua, hayya talibal ilmi ijtahid. Wahai penuntut ilmu, bersungguh-sungguhlah. Okey, yang ketiga, ayya fatimatu udrusi. Wahai Fatimah, belajarlah. Yang keempat, ya rabbal alamin, rabbi zidni ilman. Wahai Tuhan sekalian alam, tambahilah aku akan ilmu. Okey, yang kelima, ya mukallibal qulub, sabbis qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini atas agama Engkau. Okey, jadi di sini kita kena tentukan mana munadanya. Kena ingat selepas harfun nida, selepas huruf ya. Okey, munadanya. Dan an-naw' kita pilih. Mana munadal mufrad, mana munadal mudhaf dan mana munadal syabihu bil mudhaf. Jadi murid-murid masukkan jawapan dekat dalam ni. Seterusnya kita lihat latihan yang kedua, imla al-faraghat bil munadal munasib. Isi tempat kosong dengan munada yang sesuai. Okey, cikgu terangkan terjemahannya saja ya. Yang pertama, ya kosong uktub darsaka. Wahai kosong, tulislah awak akan pelajaran awak. Okey, ka kembali kepada lelaki. Jadi ini untuk lelaki. Okey, yang kedua, ya ayyuha kosong ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wahai kosong, tolong menolonglah kamu atas perkara kebaikan dan takwa. Dekat sini pun bagi lelaki. Ya ayyuha, bagi lelaki. Okey, yang ketiga, kosong iqra'nal Quran. Pun wahai. Okey, kosong iqra'nal Quran, bacalah kamu akan Al-Quran. Okey, ni untuk perempuan. Okey, yang keempat, ya ayyatuha kosong izhabi ilal madrasati. Wahai kosong, pergilah awak perempuan ke sekolah. Okey, ni untuk perempuan. Kalau lelaki ya ayyuha, kalau perempuan ayyatuha. Okey, yang kelima, hayya kosong ta'ali ilal amam. Hayya iaitu wahai. Okey, marilah awak perempuan ke hadapan. Okey, ni untuk perempuan. Jadi awak kena masukkan antara nama nama lelaki ataupun perempuan. Jadi mana-manalah yang awak nak tulis, masukkan jawapan yang sesuai dekat sini. Dan jangan lupa bariskan sekali. Baiklah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Setelah siap, murid-murid perlu snapkan dan hantar. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.